Assalamualaikum dan selamat datang aku ucapkan kepada semua geng-geng bayang yang hadir pada malam ini. Alright, geng bayang semua, pada hari ini aku bakal berkongsikan dengan korang satu kisah yang agak interesting. And kisah pada hari ini ada kena-mengena dengan melukis. So, bila kita cakap pasal melukis, lukisan itu adalah perkara yang basic, benda yang kita dah belajar sejak dari kita kecil lagi. Dan bagi aku rasa itu adalah benda ataupun perkara yang basic yang kita belajar time kita baby lagi lah. Senang cerita macam tu. Right, bila aku fikir balik, bila aku tengok anak aku sendiri kan, time umur setahun macam tu kan, dia punya aktiviti pertama adalah melukis, bukan menulis. So melukis ni ada kira satu perkara yang kita semua dah terbiasa sejak dari kecil lagi lah. Senang cerita macam tu lah. Okay, and adalah satu perkara ataupun benda yang dilakukan dalam, boleh dikatakan dalam seharian hidup kita, tanpa kita sedar sebenarnya. Okay, kadang-kadang mungkin digunakan untuk bekerja, untuk melakarkan sesuatu, dan ada even sampai ke level-level profesional. So sambil aku tengah berkongsikan cerita ni, aku pun sebenarnya tengah melukis sesuatu ni. So sebagai perkongsian ni, aku telah melukis, aku tak tahu apa benda ni. Aku tak tahu kau boleh nampak ke tak. Alamak, macam terang pula kan. Alamak. So kita ada Shinchan di situ, ya. Shinchan bersama dengan Doraemon. Tiba man. Okay, so yes. So itulah kisah kita pada hari ini yang bakal aku kongsikan berkenaan seorang gadis yang bernama Milia yang baru saja pulang daripada Indonesia selepas 4 tahun belajar dekat sana. And selepas tu ada satu insiden yang kurang menyenangkan telah berlaku ke atas diri Milia ni. So kalau korang nak tahu apa yang telah terjadi dan apa kena mengena lukisan dengan kisah pada hari ini, so kalau korang nak tahu kisah apa yang bakal aku kongsikan pada hari ini, so tanpa membuang masa, jom kita pendengarkan kisah seram pada hari ini. Let's go. Alright, kepada semua geng bayang yang sedang menonton His Shadows channel. So seperti aku cakapkan tadi, pada hari ini aku akan kongsikan dengan korang pengalaman yang dialami oleh si Milia ni, and apa kena mengena dengan lukisan yang baru sahaja aku lukis tadi. Alright, so kisah kita bermula di mana Milia ni dia baru sahaja pulang daripada Indonesia selepas 4 tahun belajar dekat sana. So Milia ni dia mengambil kursus so si Milia ni mengambil kursus engineering dekat sana. So lepas 4 tahun lebih macam tu lah, alright, anggaran macam tu lah, Milia pun pulanglah ke Malaysia. And macam biasalah, bila kau dah 4 tahun dekat negara orang, semestinya banyaklah barang-barang kau yang kau akan end up bawa pulang ke tanah air. Tanah air kan, yelah kalau kita merantau luar negara kan, semestinya tanah air kan. So banyaklah benda-benda yang si Milia bawa ni. So si Milia ni nak biasakan diri balik. So maklumlah 4 tahun kau dekat negara orang, kadang-kadang kita lupa akan benda-benda yang ada dekat negara sendiri tau. So obviously macam kita dekat negara Malaysia ni, first thing, benda yang pertama yang si Milia cari adalah makanan yang, yelah, makanan Malaysia kan. Paling benda yang selalu kita sentiasa fikirkan apabila kita gerak overseas macam tu lah. Alright, so selepas Milia dah balik, dia carilah kawan-kawan lama dia semua, lepak, berjumpa setelah sekian lama. And seminggu selepas itu semestinya si Milia ni pun dah bosan lah. Alright, yelah, mana tak bosannya, seminggu tak buat apa-apa kan. Walaupun Milia dekat Indonesia, dia still adalah study ataupun benda ataupun aktiviti-aktiviti yang dia boleh lakukan. Tapi bila dia balik Malaysia, mestilah dia rasa macam ada benda yang dia kena lakukan. So si Milia ni, since dia merupakan seorang fresh grad, so dia pun mencarilah peluang pekerjaan di syarikat-syarikat yang mana tengah mencari orang-orang engineer. So nasib baiklah disebabkan ada beberapa company ataupun beberapa syarikat yang memang nak ambil fresh grad ni. So Milia pun terpilihlah bekerja di sebuah syarikat ni sebagai satu jawatan macam eksekutif macam tu lah, alright. Sampailah satu hari ni, lepas si Milia ni dah dapat kerja, bekerja macam biasa. So lepas sebulan macam tu,
satu hari ni di mana si Milia ni dapat satu bungkusan. Bungkusan yang agak besar tau. So pada petang tu apabila Milia pulang ke kerja, ibu si Milia beritahu yang ada bungkusan yang dikatakan dikirim oleh rakannya. Ada surat dekat depan bungkusan tersebut. So Milia pun lepas dia dah letak semua barang-barang dia, so si Milia ni pun check lah bungkusan yang telah diterima olehnya. And lepas baca surat daripada yang dikatakan daripada kawannya, Milia pun pelik, ini kawan mana ya? Sebab apa yang pelik adalah dalam surat ataupun dalam kad tu tak ada diberitahu siapa pemberi bungkusan tersebut tau. So Milia lepas dah baca surat tu, dia pun jam lah, siapa yang bagi benda ni kan. Tapi dalam surat tu memang nampak macam orang ni kenal pada Milia tau kan, dengan semua benda details yang dia bagilah. So Milia pun fikir mungkin dia terlupa kot letak nama dia kan, mungkin dalam hadiah tu ada lah. So bungkusan tu macam bungkusan yang besar gila, berbentuk petak, and dibungkus dengan macam aku tak tahu macam nak explain benda macam kertas tu lah, senang cerita macam tu, kertas berwarna brown tu kan, berwarna perang tu kan. So si Milia pun koyak lah kertas tersebut ataupun bungkusan tersebut. Apabila si Milia buka, alangkah terkejutnya apabila dia nampak satu potret yang begitu besar. And potret tu apa yang buat si Milia ni rasa teruja ataupun rasa macam kagum adalah potret tu merupakan gambar si Milia ni yang dilukis dengan begitu cantik, begitu detail, sampaikan satu momen tu apabila Milia tengok potret tersebut, dia rasa macam potret ni macam hidup. Sampai macam tu sekali. Sebab apabila si Milia ni sentuh potret tu, dia boleh rasakan seolah-olah yang potret, especially bahagian rambut, bahagian kulit ke apa ke kan, macam betul-betul manusia lah. Senang cerita macam tu lah. So si Milia macam kagum dengan potret tersebut tau. So mak si Milia ni pun bagi tahu lah, kamu jaga-jaga dengan potret macam tu kan, siapa yang bagi? Takkan kamu tak ada kawan yang melukis ke apa kan? Takkan kamu tak tahu siapa yang bagi benda tu? So si Milia pun jam lah. Sepanjang si Milia ni belajar dekat Indonesia, tak ada pula dia ingat ada rakan-rakan dia yang pandai melukis. So lepas tu si Milia ni buka lah WhatsApp group dia, rakan-rakan dia semua yang dekat Indonesia ni. Dia tanyalah dekat rakan-rakan dia, ada ke sesiapa yang hantar hadiah kepada si Milia ni? Namun tiada seorang pun yang cakap ataupun mengaku yang diorang hantar bungkusan hadiah tu. And lepas tu si Milia ambil lah gambar potret tu and hantarlah ke grup di mana diorang boleh lah nak check siapa yang lukis ke apalah. So selepas ke semua rakan-rakan si Milia ni dah tengok gambar ataupun potret tersebut, salah satu daripada rakan si Milia ni yang bernama Tirso. So apabila si Tirso ni tengok gambar potret tu, dan Tirso teringat yang Tirso ni ada seorang kawan yang bernama Ricky. So Ricky ni dekat sekolah ataupun dekat universiti tersebut, dia ni memang jenis yang tak banyak bergaul. Tapi salah satu kelebihan si Ricky ni adalah si Ricky ni pandai melukis ataupun pandai mengecat dan pandai semua benda tu lah. So si Tirso ni syak kemungkinan besar si Ricky ni lah yang melukis potret si Milia ni. Dan Milia pelik sebab apa? Milia jarang bertegur dengan si Ricky. So macam mana pula si Ricky boleh lukis potret yang begitu detail? Milia cakap tak ada siapa yang boleh lukis gambar seperti itu, melainkan orang tu betul-betul kenal ataupun rapat dengan si Milia. So Tirso pun macam fikir balik, betul juga kan, bila fikir balik Ricky tak ada lah nak kata rapat dengan grup diorang ni. So Tirso fikir mungkin orang lain kot, so diorang tak tahulah. Tapi disebabkan Milia ni terlalu sayang ataupun terlalu kagum dengan potret tersebut, si Milia ni rasa macam rugi kalau dia buang potret tu tau. So apa si Milia buat? Disebabkan dia fikir okey lah, ni gambar aku, bukan gambar orang lain kan. And then plus cantik, memang dengan frame semua benda, dengan canvas dia semua. So si Milia decide untuk simpan dalam bilik dia. Dia gantung lah potret tersebut dalam bilik dia. Namun walaupun begitu, ia menjadi satu tanda tanya buat si Milia dan juga rakan-rakannya yang berada di Indonesia. Siapakah yang telah kirim potret lukisan si Milia ni? Diorang semua tak tahu, still jam. Walaupun diorang syak Ricky, tapi macam aku cakap tadi lah, diorang tak boleh nak confirm sebab Ricky tak rapat dengan grup diorang tu.
So end up diorang just abaikan, just dropkan benda tu, and si Milia pun meneruskan kehidupan dia seperti biasa. So hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tiba-tiba macam tu. So si Milia ni boleh dikatakan dia dah terlalu taksub dengan potret yang telah diterima ataupun potret yang telah dikirim kepada dia tau. Sebab apa? Tiap kali si Milia ni pulang daripada kerja ataupun dari mana-mana sahajalah, si Milia ni akan masuk ke dalam bilik dia, dia akan pandang potret wajahnya tau. Sebab apa? Bagi si Milia ni, siapa ataupun gerangan siapakah, tiba-tiba gerangan siapakah yang telah melukis wajah dia dengan begitu terperinci. So perkara ni ibu si Milia ni dah tegur dia, kamu kalau nak letak gambar tu dalam bilik tu, ibu macam terasa kurang selesa, kata ibu Milia ni. So Milia cakap, apa salahnya Milia letak kat situ je, bukan memuja ke apa ke kan. So namun ibu si Milia ni bagi tahu Milia, memanglah kamu tak puja ke apa, tapi cara kamu bila kamu pandang potret tu, tiap kali lepas bila kamu pergi mana-mana, keluar ke, pergi kerja ke, bila kamu balik, itulah tempat pertama kamu yang kamu akan pergi. So ibu si Milia ni dah naik risau dengan perangai si Milia. Namun Milia decide untuk macam tak nak hiraukan benda tu lah. Dia nak abaikan apa yang ibu dia nasihatkan untuk bawa turun gambar tu lah, jangan letak kat situ lah, tutup lah semua benda tu. So sebab apa ibu Milia ni terlalu risau dengan potret tu? So nak dijadikan cerita, adalah satu hari ni di mana si Milia ni pergi ke kerja macam biasalah, and ibu si Milia ni macam biasalah tengah kemaskan rumah semua benda tu. And apabila dia masuk ke dalam bilik Milia, bila dia pandang potret Milia tu, si ibu si Milia ni rasa macam tak selesa, macam rasa seperti ada sesuatu yang sedang memandang ibu si Milia time ibu Milia ni berada dalam bilik dia lah. So bila ibu si Milia ni rasa macam tu, rasa macam seolah-olah dipandang ataupun dilihat, diskodeng tiba oleh sesuatu, ibu si Milia ni akan pandang ke arah potret tu tau. And setiap kali ataupun setiap masa ibu si Milia ni pandang potret tu, ibu si Milia ni akan rasa meremang semacam tau. Sebab apa? Apabila ibu si Milia ni pandang sahaja potret tersebut, ibu si Milia ni akan nampak seolah-olah biji mata potret tu macam bergerak mengikuti pergerakan ibu si Milia ni. And aku rasa kepada korang semua yang mana pernah pergilah museum-museum lukisan ke ataupun gambar-gambar potret ke, dia ada satu efek ni, aku tak tahu lah apa nama efek tu, tapi ada satu efek di mana tak kisahlah kau bergerak ke kiri ke kanan ke apa ke, kau seolah-olah rasa macam gambar ataupun potret tu sedang usah korang daripada semua tempat tau. Tapi itu hanyalah efek lukisan tu. Tapi untuk kes ibu si Milia ni lain pula cerita dia. Sebab apa? Ibu si Milia ni rasa seolah-olah gambar si Milia ni ataupun potret si Milia ni hidup tau. So tiap kali bila si ibu Milia ni pandang potret tu, dia akan tengok, dia akan usah dengan teliti, dan dia akan nampak macam seolah-olah potret tu, especially muka si Milia tu, macam start berpeluh macam tu, ataupun start nampak basah. And then rambut ataupun lukisan rambut si Milia tu nampak macam begitu detail. And sampaikan apabila ibu si Milia ni sentuh bahagian rambut potret tersebut, ataupun gambar tersebut, ibu si Milia cakap yang dia terasa seolah-olah rambut yang dipegang tu, lukisan rambut yang dipegang tu seperti rambut yang betul tau. And apabila si ibu Milia ni pegang, dia terus macam terkejut lah. Sebab apa? Mana ada kau pegang canvas lukisan ke ataupun gambar-gambar lukisan, contoh macam kertas aku lukis tadi, kalau kau sentuh sinchan tu, tak adalah kau nak rasa sinchan kan, kau akan rasa kertas lah cerita dia. Tapi bila ibu si Milia ni sentuh potret tu, dia akan rasa macam, especially bahagian lukisan rambut tu, dia akan rasa seperti rambut manusia yang betul. And ibu si Milia ni akan terus keluar daripada bilik si Milia ni. So Milia ni pun bagi tahu lah ibu dia yang itu semua tahyul lah, tak ada apa-apa lah mak.
Selama dah berapa bulan Emilia duduk dalam bilik tu, Emilia tidur dalam bilik tu, lepak dalam bilik tu, tak ada pun potret tu buat apa-apa. Macam tu je, tak adalah hidup ke tiba-tiba dah hantu nak keluar ke daripada potret tu kan. Lalu ibu si Emilia ni terus naikkan jari dia. Emilia jangan cuba cabar benda-benda yang Emilia tak tahu tau. Sebab kita tak tahu apa benda yang sedang memerhatikan kita ataupun apa benda yang berada di sekeliling kita. Namun tiba-tiba si Emilia ni tergelak tau. So apabila ibu si Emilia ni dengar gelakan si Emilia ni, ibu si Emilia terus ke belakang macam dalam keadaan terkejut tau. Sebab apa? Tak pernah dia dengar anak dia gelak macam tu tau. Seolah-olah suara gelakan tu bukan suara si Emilia tau. Daripada suara Emilia ni dia halus, lembut. Apabila si Emilia gelak macam tu, ibu si Emilia ni rasa macam suara dia lebih karau, seperti jantan, macam suara The Rock tiba. Alright. And then ibu si Emilia ni pun naik risau. Kenapa anak aku macam ni kan? So ibu si Emilia ni bagi tahu, Emilia, tolong mak buat satu benda boleh? So Emilia pun sebab nak elak daripada persoalan lebih, nak elak daripada soalan-soalan yang lebih yang ditanya oleh ibu dia. So si Emilia pun cakap, apa dia mak? So ibu si Emilia bagi tahu Emilia untuk ambil wuduk and pergi solat. So si Emilia ni sebab ialah nak layan karenah mak dia, untuk stop mak dia bertanya pasal potret tu. So Emilia ni pun pergilah buat dia masuk dalam bilik dia, masuk ke tandas, ambil wuduk semua benda tu, and dia pun menunaikan solat. Namun apabila si Emilia ni menunaikan solat, tiba-tiba potret yang tergantung di atas dinding tu yang selama ni tak pernah jatuh, tiba-tiba potret tu just jatuh ketepam begitu kuat tau. And Emilia tanya tengah solat tu, terkejut lah. Yelah, kau tengah fokus solat, suasana dalam bilik sunyi, and apabila potret tu terjatuh, memang terkejut lah si Emilia ni. And Emilia terpandang potret tu, and dia tengok potret tu jatuh atas lantai kat belah tepi tu tau. And apa yang kali ni menakutkan si Emilia ni, walaupun selama ni dia terlalu kagum dengan potret tu, namun kali ni apabila si Emilia tengok potret tu, ia bukan seperti mana yang dia selalu lihat potret tersebut. Sebab apa? Apabila dia pandang potret tu, dia nampak seolah-olah muka ataupun wajah si Emilia di dalam potret tu berubah daripada senyum kepada marah. Dia nampak macam bengis macam tu, muka serius. Dan Emilia pun pelik, tak pernah pula dia tengok potret dia selama ni muka macam tu. And dia lagi jam, mana boleh potret berubah muka kan? So Emilia dah start risau dah. And then apabila dia cuba mendekati dan nak angkat potret tu untuk letak ataupun gantung balik, dia perasan satu benda tau, yang potret ataupun kanvas lukisan tu macam basah, lembab-lembab macam tu tau. Dan Emilia macam jam, kenapa potret aku tiba-tiba rasa lembab? Kenapa rasa basah? Tak mungkin hujan ataupun air ke apa. Nak kata bila aku pasang aircon sampai level boleh basahkan potret tu, selama ni elok je. So Emilia terus tak jadi gantung, dia letak sahaja di atas meja, terus turun ke bawah and cari mak dia. And apabila ibu si Emilia dan juga Emilia ni naik ke bilik Emilia, dia tengok potret tu, tiba-tiba wajah Emilia dalam potret tu berubah seperti biasa tau. Gambar potret Emilia tu dalam keadaan tersenyum. And Emilia cakap, mak, tadi Emilia nampak potret ni bukan dalam keadaan ni mak. Wajah Emilia dalam potret ni nampak seperti dalam keadaan yang marah, bukan dalam keadaan yang senyum macam ni. So ibu si Emilia pun time tu dah tahu dah ada yang tak kena dengan potret tersebut tau. So ibu si Emilia kata untuk tutup potret tersebut, and lepas tu suruh si Emilia simpan di dalam store dekat tingkat bawah. So Emilia pun okey lah, fine, dia setuju dengan apa mak dia suruh. Emilia carilah kain yang panjang apa, balut ataupun lilit potret tersebut, and angkat potret tu masuk ke tingkat bawah di mana ada satu bilik store tu. And si Emilia ni pun simpanlah potret tu dekat situ. Namun apa yang disangkakan habis dekat situ, rupa-rupanya tidak. Kerana malam-malam yang akan datang, malam-malam aku sendiri tiba.
So malam-malam yang akan datang, Milia dan juga ibu si Milia ni akan mengalami malam yang tidak tenteram dan juga menyeramkan. So selepas ibu si Milia dan juga Milia telah simpan potret tu di dalam storeroom, pada malam tu tiada apa yang berlaku pada ibu Milia dan juga Milia. So diorang anggap yang yalah tak ada apa-apa lah yang terjadi kan. Diorang mungkin terlebih fikir ke ataupun overreact pada situasi pada waktu itu. Namun pada keesokan harinya, apabila si Milia ni keluar pergi ke kerja, ibu si Milia telah mengalami satu pengalaman ataupun momen yang menyeramkan buat diri dia tau. So insiden ni berlaku time tu pada waktu pagi apabila ibu si Milia ni sedang beristirahat dekat ruang tamu sambil layan TV tau. And tiba-tiba pada waktu itu, ibu si Milia ni terdengar seperti ada sesuatu yang terjatuh di dalam bilik si Milia dari tingkat atas lah. So ibu si Milia ni sebab takut akan adalah kokot angin ke apa ke, jatuh pecahkan barang ke apa, ibu si Milia ni pun naiklah ke tingkat atas, masuk ke bilik Milia and nak cari apa benda yang terjatuh. And yes, rupa-rupanya perkakas ataupun kira macam tempat yang si Milia letak semua pen lah, pembaris semua benda tu terjatuh daripada meja. So ibu si Milia ni just kemaskan balik and letaklah atas meja. Namun apabila ibu si Milia ni letak atas meja, ibu Milia ni perasan satu benda. So pasu ataupun apa panggil untuk bekas yang di mana Milia letak semua peralatan pensel, pen, pembaris semua benda tu kat dalam tu. Bekas tu boleh dikatakan agak berat tau. Okey, macam-macam bekas besi macam tu tau. And then tambah lagi dia dengan peralatan apa kerja dia, pen semua benda tu. So ibu si Milia ni bila dah letak, dia rasa yang barang tu berat. And then macam tak logik sebab apa benda tu jatuh dari meja si Milia. And ibu si Milia ni tahu yang si Milia ni jenis yang tak letak barang dia merata-rata tau. Dia akan susun barang dia elok-elok, and then tak ada lah jenis-jenis yang letak dekat ujung-ujung meja semua, dia akan letak kat dalam semua tau. And Milia ni tahu kalau ada orang sentuh barang dia, Milia tahu dia ada tempat-tempat dia khas di mana dia letak semua barang-barang dia. And ibu si Milia ni dah macam kenal sangat lah si Milia, and dia tahu yang dia letak bekas tu jauh daripada sudut meja tempat Milia buat kerja tau. So ibu si Milia ni pelik macam mana bekas tu boleh terjatuh dekat lantai tau. Nak kata angin, benda tu berat sangat untuk angin nak masuk dalam rumah tu tolak benda tu. So ibu si Milia ni cubalah berfikiran positif ataupun bersangka baik yang kot-kot memang pagi tu si Milia letak dekat ujung-ujung ke, namun disebabkan gegaran, tiba-tiba gegaran. Sebab ialah ibu si Milia ni bergerak dalam rumah. Sebab bila kau bergerak dalam rumah kadang-kadang adalah gegaran-gegaran tu sikit yang rasa tak rasa man, boleh rasa. Okay, so mungkin ibu si Milia fikir disebabkan benda-benda tu semua, lalu bekas dia yang simpan peralatan tu jatuh. So ibu si Milia ni bersangka baik, and lepas ibu si Milia ni dah simpan semua barang-barang tu dekat tempat yang si Milia selalu letak, tiba-tiba ibu si Milia ni terdengar seperti pipe di dalam bilik air Milia ni terbuka tau. Macam tiba-tiba ada bunyi air keluar tau. And ibu si Milia ni dah rasa pelik, macam mana pula pipe boleh buka ni? So ibu si Milia ni terus bergegas masuk dalam tandas and tengok, yes, bila dia pandang sinki tu, pipe air tu dah terbuka and memang ada air yang keluar. Ibu si Milia ni dah rasa tak sedap hati dah. Siapa je nak buka pipe air tu? Sebab ibu si Milia je yang ada dekat rumah. So aku lupa nak cerita, ayah si Milia ni dah tak ada dah. Right? So tinggallah hanya ibu Milia dan juga Milia sahaja tau. So ibu Milia ni pun tutup pipe tu and then terus nak keluar rushing daripada bilik. Apabila ibu si Milia ni nak keluar sahaja daripada bilik si Milia, tiba-tiba pintu tandas bilik si Milia ni terhempas dengan begitu kuat yang membuat ibu si Milia ni terkejut. And ibu si Milia tanpa membuang masa terus tutup pintu bilik si Milia ni and turun ke tingkat bawah
and lepak dekat ruang tamu. Ibu si Milia fikir kan macam mana pula siang-siang hari pula ada benda-benda macam ni. Bukan gangguan-gangguan ni selalu berlaku time malam ke? Itulah silapnya. Sebab gangguan-gangguan ni tak semestinya berlaku pada waktu malam. Boleh je berlaku time siang-siang hari. So di situ kita kena ubah sikit persepsi kita. Sebab benda-benda gangguan ni dia tak perlu siang ke malam ke, anytime, anywhere, any day. Tiba-tiba. So ibu si Milia ni disebabkan dia dah risau, dia pun call lah si Milia. Dia tanya boleh tak pada hari tu dia pulang ataupun dia ambil half day macam tu untuk pulang awal lah, sebab ibu Milia ni dah rasa tak sedap hati. So Milia pun cubalah terangkan dekat mak dia, sebab dia baru saja bekerja dekat syarikat tu, takkanlah terus nak start ambil cuti-cuti separuh hari lah apa semua benda kan. Macam tak elok lah, and then nampak macam kau yelah memberi satu image yang tak manis untuk syarikat tau. So ibu si Milia ni pujuk. Akhirnya Milia pun cakap okey lah, si Milia akan cuba untuk pulang seawal yang boleh, kata emergency lah dekat bos dia. So dalam 3 ke pukul 4 petang jam tu, ibu si Milia ni nampaklah kereta si Milia ni park dekat depan rumah. So ibu si Milia ni terasa tenang sebab apa, anak dia dah pulang. And apabila anak dia dah pulang, si Milia ni tanyalah pada mak dia, mak apa yang dah berlaku mak? Kenapa mak risau sangat? Apa yang dah terjadi kan? Yang mak sampai suruh Milia balik awal ni. Lalu ibu si Milia ni terangkanlah apa yang berlaku dalam bilik si Milia ni. And Milia cakap, pelik sangat tu, sebab yelah macam mak cakap, tak mungkin Milia letak bekas peralatan Milia tu dekat ujung-ujung meja. And pasal bab pipe tandas tu mungkin pipe tu rosak ke apa, sebab tu tiba-tiba boleh buka. Namun ibu si Milia ni tetap nafikan yang ada sesuatu yang sedang mengganggu bilik si Milia ni. Dan Milia ni pun tanyalah apa bukti mak yang kata macam tu kan. So ibu si Milia rupa-rupanya terkena satu lagi gangguan selepas ibu si Milia ni membuat panggilan kepada Milia. So apa gangguan yang terkena pada ibu si Milia adalah, so seelok saja ibu Milia ni letak telefon, ibu Milia terdengar ketukan yang begitu kuat yang datang daripada bilik storeroom tu tau. So ibu si Milia ni fikir pada awalnya mungkin angin bertiup yang buat pintu storeroom tu bergegar ke apa, yang buat macam seolah-olah pintu tu diketuk. Namun namun ketukan dekat pintu tu tak langsung macam angin yang sedang tiup pintu tu. Sememangnya dengar dengan begitu jelas seperti ada sesuatu di dalam bilik store tu yang ingin keluar. So Milia ni pun bila dia dengar cerita tu, Milia rasa tak senang hati lah kan. So Milia seelok sahaja dia dengar cerita tu, Milia pun rasa macam apa yang mak fikir macam ni. Lalu ibu si Milia pun memperingatkan si Milia atas apa yang telah berlaku pada malam sebelum tu. And then Milia pun cakap, ya mungkin boleh jadi macam tu, tapi kita dah sorokkan gambar tu, kita dah simpan dalam store, apa lagi gangguan yang tak ada mak. So ibu si Milia ni still tak puas hati. Ibu Milia pergilah ke bilik storeroom tu nak tengok apa sebenarnya yang dah berlaku. Yalah, sebab since anak dia dah balik, so ibu dia adalah keberanian sikit. So ibu si Milia ni pun buka lah pintu storeroom. And apabila dia buka pintu storeroom, alangkah terkejutnya mereka berdua apabila diorang nampak potret si Milia ni berada di tengah-tengah storeroom, bersandarkan kotak semua, menghadap ke arah diorang tau, kira menghadap keluar daripada storeroom tu tau. Namun apa yang ibu si Milia dan juga Milia ingat adalah mereka telah balut potret tu dengan kain and menyandarkan ke belah tepi tau. So kira macam potret tu tak pandang ke arah luar daripada store tu tau. So diorang dua tu time tu diorang dah nampak potret tu, diorang dah rasa pelik, kenapa potret tu tiba dalam keadaan macam tu kan. So ibu si Milia cepat-cepat tutup pintu and bagitahu si Milia ada benda yang tak kena. Namun Milia still berdegil yang kata itu semua adalah kemungkinan ialah perasaan hati ke apa. Tapi mat gambar potret tadi dah bergerak tempat, mat nak perasan hati apa benda ni, confirm ada benda yang tak kena. Bakar je lah potret tu. Apa masalah sial, tengah-tengah orang ni aku tak faham sial.
So anyways, pada malam tu seperti biasa tiada apa yang berlaku tau. Namun pada keesokan hari, insiden ataupun gangguan yang sama dialami oleh Ibu Milia tau. So insiden ataupun perkara ni berlaku selama beberapa hari tau. So sepanjang masa bila Milia tak ada dekat rumah, ibu si Milia ni sentiasa terkena bermacam-macam gangguan. Namun apabila si Milia ada dekat rumah, tak ada pun gangguan-gangguan ni. Benda semua nampak normal. So ia menampakkan seperti ibu si Milia ni macam cuba nak api-apikan cerita macam tu lah. Itu apa yang Milia fikir. Namun ibu si Milia ni non-stop asyik bagi tahu Milia benda ni bukan rekaan mak semata-mata Milia. Memang inilah harian mama dekat dalam rumah. Bermacam-macam gangguan, bermacam-macam insiden. Cubalah Milia faham situasi dan percayalah cakap mak. Tahu Milia hanya percaya dalam lebih kurang 50% macam tu je. Sebab yelah, macam aku cakap tadi lah, sepanjang Milia ada dekat rumah, tak ada pun insiden-insiden ni yang berlaku. Namun pada malam ataupun hari yang keempat, apabila si Milia masuk tidur, maka berlakulah satu insiden untuk Milia yang Milia bakal takkan melupakan untuk selama-lamanya. So seperti yang aku cakapkan tadi, pada malam yang keempat apabila Milia masuk tidur, pada malam itu jugalah Milia terkena ataupun mengalami satu momen yang menyeramkan. So dikatakan pada waktu itu ibu si Milia dan juga Milia selepas selesai makan malam, diorang pun lepak dekat ruang tamu, tengok TV sekejap, dan dalam pukul 10, 11 lebih macam tu, si Milia pun dah rasa letih, rasa mengantuk. Si Milia ni pun naiklah ke bilik dia and nak masuk tidur. So pada awalnya semua tak ada apa-apa. So si Milia lepas dah basuh muka semua benda tu, dia pun pergilah ke atas katilnya dan terus tidur. So time Milia tengah tidur, Milia mengalami satu mimpi yang menyeramkan tau. So di dalam mimpi tu, si Milia ni berada di dalam bilik dia, tapi berada dekat pintu bilik dia lah. And apa yang menakutkan si Milia ni adalah apabila si Milia nampak diri dia berada di atas katil. And benda yang paling menggerunkan apabila Milia nampak potret yang Milia dan juga ibu si Milia ni yang dah simpan dekat storeroom tu berada dekat dinding depan yang menghadap ke arah katil si Milia ni. And apa yang menggerunkan adalah si Milia ni dalam mimpi tu, dia tengah berdiri dekat ujung, dekat pintu keluar bilik dia tu. Dia nampak atas katil memang Milia yang sedang tidur. Namun benda yang dia tak expect untuk tengok adalah apabila dia nampak potret lukisan si Milia ni yang dekat dinding tadi tu bergerak dan keluar daripada potret tersebut tau, dalam keadaan merangkak, keluar dah macam cerita The Ring tu kan. Macam tu ada yang keluar TV kan, yang ni keluar daripada potret. Macam tu kan. So dia, makhluk tu keluar daripada potret macam merangkak keluar, dia tiba-tiba jatuh lah, jatuh je lah, sebab dia gantung atas dinding kan, tak ada apa-apa kat situ, terjatuh lah kan. So makhluk tu pun macam sakit, tiba-tiba. So Milia dalam mimpi tu, dia tak boleh nak buat apa, dia tak boleh nak gerak ke apa ke, dia hanya mampu lihat apa yang tengah berlaku tau. So apa yang Milia nampak adalah makhluk tu bila dia ada dekat atas lantai merangkak ke arah katil si Milia ni. And apabila dia sampai kat katil Milia, dia panjat ke atas katil tu dan duduk bertindih di atas Milia tau. And pada waktu yang sama, Milia yang dalam mimpi tu yang sedang berdiri dekat pintu tu rasa seolah-olah susah ataupun sukar untuk bernafas tau. Seolah-olah macam makhluk tu yang tengah baring, macam ibarat macam itu jasad Milia, and Milia yang berada dekat pintu tu adalah macam macam roh lah, contoh macam tu, macam roh dia lah yang sedang memandang tu kan. So Milia rasa macam kenapa aku rasa semput ni lah, macam makhluk tu bertindih atas diri aku, padahal memang dia nampak makhluk tu bertindih atas Milia tau. And apa yang menggerunkan adalah makhluk tu sambil duduk di atas Milia, dia memandang Milia, memandang ke arah bawah dengan rambut macam jatuh ke depan macam tu. And si Milia nampak lidah makhluk tersebut terjelik keluar dengan begitu panjang, dengan begitu tak normal macam tu tau.
and sedang jilat muka si Milia. And benda yang lagi mengerunkan adalah Milia yang roh tu, yang aku cakap macam roh lah, ataupun CCTV yang sedang memandang situasi ataupun tengah lihat situasi tu pun terasa benda yang sama, seolah muka dia dijilat oleh sesuatu tau. So si Milia time dia nampak benda tu, Milia yang berdiri dekat pintu terus menjerit dengan begitu kuat, namun tiada suara yang keluar daripada jeritan tu tau. Namun apabila selepas si Milia ni cuba sedaya upaya dia untuk menjerit, bila tak ada suara yang keluar, Milia terus terdiam and hanya mampu pandang ataupun lihat apa yang sedang berlaku. And sedang dia lihat benda tu ataupun insiden yang menyeramkan tengah berlaku, tiba-tiba makhluk yang sedang bertindih di atas Milia pandang ke arah Milia yang berdiri dekat pintu dengan begitu tajam tau. And Milia terus ke belakang, terkejut lah, macam makhluk ni nampak aku ke? And sedar tak sedar, makhluk yang berdiri ataupun tengah bertindih atas jasad si Milia ni terus merangkak dengan begitu laju ke arah Milia tau. And apabila dia sampai dekat Milia yang ada dekat pintu tu, dia terus macam tekap si Milia ni and sambil memberi senyuman yang amat menyeramkan, sambil lidah dia terjelik keluar tau. And Milia time dia nampak raut wajah tu, dia macam tak percaya. Sebab apa yang dia nampak, apa yang si Milia nampak adalah raut wajah dia, cuma dalam situasi yang sangat menyeramkan. So elok saja benda tu berlaku, Milia pun bangun daripada tidurnya tau. And apabila Milia bangun dari tidur, satu badan dia berpeluh, basah habis. And Milia ni macam tercungap-cungap, cuba nak ambil nafas tau. Nampak aku pun tiba-tiba panik pula, cerita benda ni kan. So si Milia ni macam tercungap-cungap nak cuba dapat nafas. Apa yang paling epic adalah bila Milia bangun, dia nampak potret yang dia simpan dekat storeroom tadi, yang hari yang pertama tu, ada tergantung di dalam bilik dia. So Milia seelok sahaja dia nampak potret itu ada dekat situ, Milia terus keluar daripada bilik dia and terus rush pergi ke bilik ibunya. So ibu si Milia ni pun bangun, tengoklah keadaan apa yang nak berlaku. Kau tengah tidur tiba-tiba panik macam tu kan, memang kau nak tangkap momen tu ambil masa sikit lah. So ibu si Milia ni pun pergilah ke bilik Milia. So Milia pada ketika itu berasa dalam keadaan ketakutan macam tu tau. Dah rasa macam dalam keadaan yang betul-betul lemah semangat macam tu lah. Namun ibu si Milia ni cuba suruh si Milia ni beristighfar, baca segala doa pelindung yang dia tahu, baca segala petikan-petikan ayat Al-Quran untuk kembali semangat balik ataupun bagi kuat balik lah diri tu kan. Namun Milia ni still rasa lemah macam tu tau. Namun ibu si Milia tak apa. Ibu si Milia ni, papa si Milia ni pergi ke bilik dan nak tengok apa sebenarnya yang terjadi. Namun apabila ibu si Milia ni buka pintu bilik si Milia, ibu si Milia ni terkejut. Sebab apa? Ibu si Milia pun nampak potret tu dekat situ, tapi tak ada gambar si Milia dalam potret tu. So korang bayangkan, gambar Milia yang ada dalam potret tu tak ada. So mana gambar tu hilang? So seelok saja ibu si Milia ni nampak potret tu yang tiada lukisan atau tiada apa-apa, kira gambar Milia tu tak ada dalam potret tu, ibu si Milia ni terkejut lah. Namun apa yang lagi mengejutkan adalah apabila si Milia ni tepuk bahu ibu dia and tunjuk dekat hujung ataupun penjuru katilnya, seperti ada bentuk ataupun kelibat yang sedang berdiri dekat situ tau. And ibu si Milia ni terus tanya, siapa engkau? Kenapa kau ada kat situ? And apa yang menggerunkan adalah Milia dan juga ibu Milia ni terdengar suara mengilai macam tu tau. And sambil diorang dengar suara mengilai tu, so makhluk yang sedang berdiri dekat penjuru tu pun bercakap, aku nak perempuan tu, aku nak darah perempuan tu. So Milia time tu berasa begitu takut dan nak pingsan lah. Namun ibu si Milia ni baca segala petikan ayat Al-Quran yang dia ingat supaya makhluk tersebut tak berganjak ataupun just stay dekat situ tau. And tanpa membuang masa,
ibu si Milia dan juga Milia ni terus turun ke bawah and nak keluar daripada rumah tu tau. And dalam perjalanan turun tu, time tu lah diorang berdua ni terdengar suara jeritan yang begitu kuat yang macam tu tau. Amboi, tiba-tiba aku nak jerit tak boleh Mat, kalau aku jerit nanti kacau orang Mat. So terdengar suara jeritan yang begitu kuat tau, yang macam tak normal macam tu lah. So ibu si Milia dan juga si Milia ni pun keluarlah daripada rumah. Apabila diorang keluar rumah, si ibu Milia ni kejutlah jiran dia. So tekanlah loceng banyak kali. And kebetulan pula, cantik pula lah, kebetulan pula jiran si Milia dan juga ibu si Milia ni, dia merupakan seorang ustaz ataupun imam dekat masjid yang berdekatan. Dia pun keluarlah tengok ibu si Milia dengan Milia dalam keadaan ketakutan. So Ustaz Mikael tu pun tanyalah kepada Milia dan juga ibu si Milia ni, tanya apa yang dah berlaku, kenapa muka pucat sampai macam nampak hantu macam tu. So Ustaz Mikael time tu cakap macam tu dalam keadaan bergurau lah, sebab dia tak tahu apa sebenarnya yang tengah berlaku. Lalu ibu si Milia ni pun bagi tahulah apa yang sedang berlaku di dalam rumahnya tau. Terus raut wajah si Ustaz Mikael ni berubah time tu tau. Dan apabila Ustaz Mikael tengok raut wajah mereka berdua ni, Ustaz Mikael dah tahu dah memang ada benda yang tak kena. Dan lepas tu Ustaz Mikael just suruh diorang tunggu sekejap. And Ustaz Mikael pun pergilah salin baju and everything all, and call lah beberapa orang masjid untuk datang sekali dekat rumah tu untuk try halau ataupun try tengoklah macam mana nak settlekan makhluk tu. So lepas beberapa minit macam tu, Ustaz Mikael, ibu Milia, si Milia, isteri Ustaz Mikael semua dengar bermacam-macam bunyi yang sedang berlaku dalam rumah tu tau. Bunyi pinggan pecah lah, barang jatuh lah, macam ada benda mengilai lah, begitu kuat sampai satu tahap tu boleh dikatakan hampir terkejut lah satu deret rumah tu nak tahu apa yang sebenarnya berlaku. So lepas beberapa minit kemudian datanglah beberapa orang-orang masjid, and lepas tu Ustaz Mikael cakap okay, dia dah brief, dia bagi tahu semua apa yang bakal berlaku, apa yang bakal dilakukan. So dia bagi tahu lepas semua dah ready everything all, Ustaz Mikael dengan beberapa budak-budak masjid semua pun masuklah ke dalam rumah. And apabila masuk dalam rumah, memang tak kelihatan siapa-siapa lah. Okay, tapi keadaan rumah pada ketika itu nampak huru-hara tau. Kesemua barang-barang, peralatan lah, apa benda semua berada di atas lantai, ada yang dah pecah dan semua benda tu. So Ustaz Mikael dan juga budak-budak masjid yang lain naiklah ke tingkat atas dan pergi ke bilik si Emilia ni. So bila dia sampai ke bilik Emilia, diorang terasa gerun yang semacam tau. Tiba-tiba rasa macam bilik tu rasa sejuk yang luar biasa macam tu. Tiba-tiba macam tu kan, sejuk yang luar biasa. Sedangkan dekat luar rasa lah suam-suam sikit macam tu kan. Namun dalam bilik tu dengan aircon tak pasang apa benda semua, tapi rasa sejuk. So Ustaz Mikael dengan budak-budak masjid yang lain pun masuklah, startlah baca segala ayat-ayat petika Al-Quran, kira macam merukiahkan bilik tu tau. And keadaan bilik tu pada ketika itu bermacam-macam benda berlaku. Lampu on off lah, bunyi barang jatuh dalam tandas lah, nampak macam terlalu ganas tau situasi tu. So Ustaz Mikael pun lantarkan suara dia dalam bilik tu and tanya, kamu siapa? Kamu buat apa dekat sini? Kamu keluar daripada rumah ni, jangan ganggu orang-orang yang tinggal dalam rumah ni. Lalu kedengaran makhluk tu membalas soalan yang ditujukan oleh Ustaz Mikael. Makhluk tu cakap, aku telah dihantar oleh tuanku untuk menyiksa perempuan tu. Sebab itulah wajah aku macam perempuan tu. Hanya satu yang dibenarkan hidup, iaitu aku, bukan perempuan itu. Namun bermacam-macam insiden yang dah berlaku lah. Diorang Ustaz Mikael dan juga makhluk tersebut macam berlaga macam tu tau. Namun selepas beberapa jam kemudian, lepas bertungkus lumus cuba nak halau makhluk tersebut, akhirnya apa yang Ustaz Mikael mampu buat adalah kunci makhluk tu ke dalam potret tu semula. Dan lepas tu dah selesai everything all, Ustaz Mikael angkat potret tu and bawa keluar daripada rumah tu tau. And dia suruh budak-budak masjid pergilah dekat mana-mana kawasan, make sure baca segala doa pelindung, alright, and then terus bakar potret tersebut tau. So selepas budak-budak masjid tu pun bawa lah pergi, entah mana diorang bawa untuk membakar potret tu.
si Milia ni nampak begitu macam kurang semangat ataupun terlalu lemah semangat tau. So Ustaz Mikael dan juga beberapa rakan-rakan daripada masjid yang masih ada dekat situ lagi startlah membaca petikan-petikan daripada ayat Quran, start baca doa-doa pelindung and everything supaya semangat si Milia ni kembali pulih lah. Alright, Milia ni dah nampak macam lagi sikit dah macam boleh kena rasuk macam tu tau. So lepas beberapa jam macam tu kan, lepas disimbah air yang telah dibacakan everything barulah Milia nampak macam okey sikit lah, kira muka dia berdarah sikit lah, macam tu, lebih kurang daripada pucat tadi kan. So Milia pun dapatlah energi sikit lepas tu. So Ustaz Mikael suruh amalkan beberapa doa sebelum masuk tidur, sebelum buat apa-apa sekalipun. So untuk beberapa hari supaya kembali pulihkan diri tu. And then adalah air yasin untuk diminum dan basuh muka ke apa ke semua boleh. Kira untuk kembalikan balik semangat yang kira macam dah dirampas oleh makhluk tersebut. So insiden yang berlaku kepada Milia dan juga ibu Milia macam aku cakap tadi boleh dikatakan agak menyeramkan dan agak orang kata ekstrim jugalah. So ia meninggalkan satu kesan yang agak mendalam buat si Milia ni. So Milia ni lepas insiden tu dia lebih berjaga-jaga dengan apa-apa barang yang dia terima. And yes, Alhamdulillah keadaan rumah tu dah kembali tenang, tak ada apa yang dah berlaku. And on and off ibu si Milia ni pun tanyalah Ustaz Mikael, kot ada apa-apa berita apa yang sebenarnya dah berlaku time Ustaz Mikael masuk dalam rumah dan time nak rukiahkan rumah semua benda tu. So Ustaz Mikael cakap yang makhluk ataupun benda yang telah dihantar adalah merupakan salah satu sihir untuk mencelakakan si Milia ni, kira nak sakitkan si Milia ni lah. So Ustaz Mikael tanyalah kok Milia ada sakitkan hati siapa-siapa dekat sana ke apa ke kan. Namun Milia bagi tahu yang tak ada siapa yang dia nak sakitkan, semua elok je. Dia pergi sana untuk belajar, kawan-kawan dia pun semua okey dengan dia. So dia tak rasa ada apa-apa isu pun yang dah berlaku kat sana. Namun apa yang Milia boleh cakap, yang potret yang dia terima tu ataupun yang dia dapat tu, dia tak tahu siapa yang hantar. Apa yang dia tulis adalah ia merupakan daripada salah seorang sahabat dia yang memang rapat and kenal dia. Dan apabila si Milia ni tanya kepada rakan-rakannya, tak ada siapa pun yang cakap yang potret tu datang dari dorang. And si Milia ni tahu yang rakan-rakannya tak ada satu pun pandai melukis macam tu. So Ustaz Mikael ni berasa pelik sebab apa, ada something yang tak kena. Namun Ustaz tu bagi tahu, tapi tak apalah, Alhamdulillah semua benda dah selesai sekarang. So Ustaz Mikael pun macam bagi tahu si Milia untuk berjaga-jaga, berhati-hati di masa depan. Bila ada insiden-insiden ataupun ialah situasi macam ni lah, jangan main kutip je lepas tu terus gantung dalam bilik, usah-usah lah enggak kan. So Milia lepas insiden semua dah berlalu, so dia pun macam biasalah mulakan kehidupan dia seperti normal. Alright, so selepas beberapa bulan macam tu, salah satu daripada rakan si Milia iaitu Katrina. So Katrina ni ataupun nama pendeknya Kat, telefon si Milia ni yang bagi tahu salah seorang daripada kawan mereka iaitu Tia. So si Tia ni diorang cakap ada something tak kena dengan dia. Dan si Milia dah rasa lain macam dah. Milia cakap apa yang tak kena dengan si Tia. So si Katrina ni bagi tahu yang Tia ni seolah-olah macam orang kata kena rasuk cinta. Tiba rasuk cinta. Dan si Milia ni cakap lah, apa masuk you kan. So Katrina ni cubalah explain yang Tia ni sentiasa mengurungkan diri dia dalam bilik lah, dan terlalu taksub dengan potret yang tak siapa yang bagi, sama macam kes si Milia lah. So elok sahaja Milia dengar benda tu, Milia terus cakap dekat Katrina, kejap, Tia pun dapat potret ke? So Katrina pun cakap, Tia pun dapat potret, tapi Tia baru je beberapa minggu yang lepas dia dapat potret tu, tapi tak tahu siapa yang hantar. Dan Milia pun beritahu Katrina, mungkin sama macam aku kot. Dan barulah Katrina teringat yang si Milia ni pun ada dapat potret macam tu tau. So si Katrina Katrina tak tahulah apa sebenarnya yang dah berlaku, sebab Milia tak cerita dekat kawan-kawan dia yang si Milia ni terkena gangguan. So Milia pun explain dekat Katrina apa yang berlaku and apa benda yang tak kena dengan potret tu tau. So Katrina ni dah rasa kurang selesa dah, dan Katrina minta jasa baik si Milia ni untuk datang ke Jakarta untuk tengok
rakan dia seorang ni, kira dengan beberapa rakan dia yang lain lah. So Milia disebabkan terlalu sayang dengan rakan-rakannya, Milia pun bersetuju and bagi tahu mak dia yang dia akan ke Jakarta untuk jumpa rakannya, tapi tak bagi tahu apa sebab lah. Dia kata dia dah lama tak jumpa diorang semua. Pada awalnya ibu si Milia cakap, apa kata suruh diorang datang Malaysia je, kau dah ada dekat Indonesia 4 tahun kan, alih diorang datang sini. So Milia pun cakap, alah tak payahlah berkira semua benda tu kan mak. So ibu si Milia pun lepas beberapa ketika yang tu pun setuju lah. So si Milia ni pun start lah dia punya planning, dia punya rancangan dia semua, and plan bersama dengan Katrina apa yang harus dilakukan apabila si Milia tiba di Jakarta nanti. Alright geng bayang sekalian, so kisah kita sebenarnya tak selesai lagi. So cerita pada hari ni ada sambungan dia lagi. So aku just berhenti dekat situ dulu untuk bagi korang semua rest, bagi korang semua enjoy kisah ataupun pengalaman yang telah dialami oleh si Milia ni. Namun sekarang ada satu lagi isu yang telah melanda kawan baik si Milia, iaitu Tia. So konten aku yang akan datang part 2, lukisan puaka yang mengisahkan pengalaman ataupun insiden yang menyeramkan yang telah berlaku kepada Tia. And di bahagian 2 kisah ni kita akan tahu siapakah dalang di sebalik lukisan puaka ni. So geng bayang sekalian, korang tahu ke siapa dalang di sebalik kisah ni? So kalau korang rasa macam boleh tahulah siapa dalang dia, so korang boleh share dekat ruangan komen di bawah. Okay guys, so aku harap korang semua terhibur dengan kisah yang aku kongsikan pada hari ini. Sekiranya korang semua terhibur, korang boleh tekan butang like yang ada di bawah. And kepada korang yang masih belum subscribe ke channel aku, jangan lupa tekan butang subscribe, diikuti dengan bell notification supaya mana-mana video yang aku uploadkan korang akan diberitahu terlebih awal. Alright, so sekali lagi Shadows ingin mengucapkan terima kasih kepada korang semua kerana sudi meluangkan masa korang pada hari Jumaat ni. So yes, pada hari Jumaat ni, alright, mungkin ada di antara korang berada dekat luar, tengah spend time dengan family, tengah have fun kan, besok cuti pula Sabtu kan. So yes, pada yang meluangkan masa, aku ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana spend time bersama dengan Shadows. Alright, so seperti biasa, nama aku Shadows, and by the orders of the Shadows, stay safe, stay healthy. Sehingga kita berjumpa lagi di konten yang akan datang. Jangan miss konten bahagian kedua, lukisan puaka. Alright, so till next content, Assalamualaikum. Bye bye guys.